Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita bertemu lagi pada malam ini dengan satu topik yang agak simple dan kadang-kadang orang ambil tak endah. Tapi bagi mereka yang tahu, bisul ataupun setengah orang kata boil ya dalam bahasa Inggeris, kalau dah serius sangat sampai boleh jadi kebangkal, atau satu lagi perkataan yang lebih teruk namanya abses. Dan selepas pada abses tu saya nak cerita, kalau tak mau dengar juga, ada dah kes yang sampai boleh bawa maut yang disebabkan oleh sepsis. Asal usulnya cuma bisul sahaja. Kita nak mendoakan bagi mereka yang tengah sakit lain daripada bisul, of course yang lebih serius, semoga mereka tu mendapat kesembuhan yang cepat dan sihat walafiat dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Baik, cerita pada malam ni ialah boils. Ramai dah minta saya cerita lama dah cerita boil ni, tapi saya ingatkan boil ni simple kan, you boleh handle sendiri. Rupa-rupanya ada satu kes baru ni yang sampai membawa maut, jadi saya rasa tak boleh saya pun ambil sebagai perkara ni enteng, mudah sangat. Okey, baik, apa itu bisul? Merupakan infection ataupun radangan di folikel rambut kita. Maksudnya di kulit kita kan ada rambut, kecuali di telapak tangan ataupun telapak kaki. Okay? So ini Tuhan dah jadikan bahagian tapak tangan dan tapak kaki tu tak ada rambut. You bayangkan kalau ada rambut kat tapak tangan, tapak kaki, macam mana kita kan? Okey, jadi ini semua kuasa Allah. Baik. Yang selalu berlaku radangan atau infection di bahagian folikel. Tahu folikel kan, rambut kan, ada dia punya batang rambut kat atas tu. Bila dia masuk ke dalam kulit kita, di bawah permukaan kulit, di bawah tu dipanggil ada satu macam bulb dia, okey, itu dipanggil folikel. Dan dalam folikel itulah berlakunya infection. Dan nama bakteria yang terlibat selalunya Staphylococcus aureus. Staph aureus. You belajarlah sikit nama-nama saintifik ni. Sebab apa? Staphylococcus ni dia memang Staph aureus ni memang dia sentiasa ada kat badan kita. Cuma kadang-kadang kenapa dia boleh jadi sampai bernanah, sampai jadi bisul? Ni kita nak panjangkan cerita sikit, sebab kadang-kadang tempat yang boleh kena selalunya daripada dalam hidung sendiri, boleh kena kat atas ataupun bawah kelopak mata, yang orang kata ketumbit tu. Pernah dengar tak? Kan ada rambut-rambut juga kat situ. Dia punya folikel di dalam kulit kita tu dah ada infection. Selalunya orang kata sebab you mengendap dulu. Masa budak-budak dulu selalu orang kata kalau kau ada ketumbit je, ni memanglah semalam pergi tengok siapa ni. Okey. Tapi sebenarnya bukan. Masalahnya ialah disebabkan oleh infection. Kadang-kadang selalunya bawah ketiak, di celah-celah kangkang atau di punggung atau tempat yang tertekan. Okey. Sebab apa? Kalau ada geseran ataupun tempat yang selalu orang panggil berpeluh, kawasan yang lembab, dia senang Staph aureus ni, bakteria ni senang meningkat jumlah, sehingga kadang-kadang boleh menjadi bisul. Okey. So sama ada bisul ataupun you ada ketumbit ataupun ada jerawat-jerawat yang bernanah, itu sama je konsepnya macam bisul. Mula-mula dia kecil, lama-lama jadi besar. Kenapa boleh berlakunya bisul? Okey. Dan kenapa setengah orang tak kena, setengah orang kena? Dan rajin-rajinnya yang siapa lebih, orang perempuan ke lelaki? Siapa tahu? Okey, jawapannya sama, tetapi bergantung kepada aktiviti. Sebab tu orang kata orang lelaki lebih banyak daripada orang perempuan, sebab mereka aktif. Orang yang rajin banyak berpeluh, dan kadang-kadang dia pergi lama sangat lepas main dia tak mandi dan sebagainya, jadi badan dia penuh dengan keringat ataupun peluh-peluh ni. Jadi dia pakai baju tu pun kadang-kadang berjam-jam dia tak ganti dan sebagainya. Ini juga underwear dan sebagainya tu kadang-kadang ketat sangat kan, dalam dia punya celah-celah kangkang dan sebagainya kan. You perasan tak tempat-tempat ni yang senang kena bisul? Okey, tapi bisul tu sampai ke atas kepala pun boleh kena juga. Baik, sebenarnya apabila berlakunya radangan ataupun infection Staph aureus tadi, bila dia dah mula berkumpul kat situ, maka dia lama-kelamaan white blood cell akan datang untuk nak bunuh dia punya bakteria ni. Kadang-kadang ada tercampur dengan fungus pun boleh. Okey. Bukan kata bakteria saja. Jadi neutrophil, iaitu nama white blood cell yang terkenal untuk membunuh semua bakteria-bakteria ni,
kadang-kadang dia selesaikan dan masalahnya harus beres dalam masa 14 hari. Saya ulang, dalam masa 2 minggu seharusnya you punya bisul-bisul ni harus settle sendiri. Dia mula bengkak, lepas tu dia beranas sedikit, lepas tu kadang-kadang ada merah, sakit, you tak boleh duduk, kena punggung ataupun kena nak angkat ketiak pun tak boleh. Lama-lama dia lepas 5 nak masuk 7 hari, dia dah mula orang panggil matang, dah ada mata. Tahu tak mata? Mata tu macam ada nanah lah. Kat sini saya nak bagi tahu, kalau masih dia tak pecah apa-apa, jangan salah nak cucuk dengan jarum sendiri ataupun pakai pin apa-apa. Ini menyebabkan kadang-kadang lebih banyak atau lebih tak sterile, maksudnya you tak bakar dulu ke, tak gunakan pin yang bersih ke. Ini menyebabkan kadang-kadang lambat nak baik. Okey, sebab apa saya kata selalunya Staph aureus ni 14 hari dengan body system kita, ashka kita boleh siap beres dalam masa 14 hari. Kalau lebih daripada 14 hari, berarti ada benda yang tak kena dalam you punya pengurusan boil ni ataupun bisul-bisul ni. Faham? Okey, baik. Sebenarnya apa yang berlaku ialah kenapa kadang-kadang kebanyakan daripada kita tu menyalahkan orang perempuan waxing, tak dia bubuh ni lah nak bagi tak nampak apa bulu-bulu rambut-rambut semua ni kan, so dia wax. Waxing ni pun boleh menyebabkan boleh kena bakteria. Satu lagi, orang lelaki atau orang perempuan pun sekarang shaving, tahu tak? You shave bahagian-bahagian ketiak, bahagian celah kangkang semua ni. Shaving is another cause. Sebab kadang-kadang tak bersih ke ataupun tak kemas you buat, boleh bakteria kat situ. Okay? Dan kadang-kadang memang perangai pengotok lah. Setengah orang tu dia pakai towel yang 3-4 bulan tak ganti dan sebagainya. Yang ni jenis-jenis yang tak higienik ni, tak jaga kebersihan kendiri, boleh menyebabkan kena bisul. Baik, semua ni orang punya jawapan ataupun setengah orang menyalahkan disebabkan you punya immune system pula. Kadang-kadang you pernah kena penyakit kulit dulu pun senang kena. Yes, betul. Ataupun you tengah dalam keadaan kekebalan, you tak kebal lagi dah, maksudnya daya tahan immune system you jatuh sebabkan you banyak makan ubat ke ataupun you berpenyakit pun senang kena bisul. Okey. Dan yang penting sekali orang diabetes lah. Orang diabetes senang kena bisul. Ataupun you tak diabetes lagi, you pre-diabetes. Ramai ni tengah menunggu habuan nak kena diabetes kan. Doktor kata belum makan ubat tapi dah mula borderline pun senang. Jadi tuan-tuan sekalian, ada tak istilah darah kotor? Okey, kan setengah orang kata darah kau kotor sebab tu senang naik balik you punya bisul dan sebagainya. Sebenarnya itu konsep, tapi sebenarnya ialah disebabkan oleh bukan darah kotor saja tetapi yang saya cerita tadi, iaitu kebersihan badan. Rupa-rupanya ada kaitan sedikit tentang darah, iaitulah sesiapa saja dengar yang banyak makan gula. Ni yang suka kepada gula senang kena bisul. Ramai tak belajar ni. Dan saya pun kebelakangan ni baru tahu sejak saya duk banyak cerita pasal gula, GMO dan sebagainya. Sebab bahan ni menarik perhatian kepada neutrophil kita. Neutrophil kita ni harusnya attack bakteria. Kan kerja dia jaga bakteria. Tapi dia tergoda. Dia macam menarik perhatian dia daripada nak attack bakteria ataupun fungus-fungus semua tadi, dia terbawa kepada gula. Sebab gula ni boleh menarik perhatian neutrophil pun. So dia distract, faham tak? Jadi cepat-cepat boleh baik 2 minggu, kadang-kadang sampai berbulan-bulan masih lagi dia turun, surut, dia naik balik. Sebab apa? Neutrophil tak sempat nak buat kerja disebabkan terlalu banyak dalam badan kita yang dinamakan gula. Jadi konsep darah kotor, orang kampung dulu cakap tu sebenarnya memang ada. Cuma kita jangan harap ataupun nak nampak darah tu kotor atau pergi cek mikroskop nampak kotor ke ataupun banyak sangat bahan-bahan yang tak elok. Tapi sebenarnya tinggi gula dalam darah kita dah cukup untuk menyebabkan kita senang kena bisul. Okey? Alright? Baik. So ada beberapa status ataupun tahap. Orang kena mula sikit, boleh sebiji kacang aja, saiz je, ataupun kalau tak jaga boleh sebesar bola golf. Dia punya bisul ni. Dan kadang-kadang hampir semuanya penuh dengan
nanah pun boleh, jangan main-main. Okey. Dan selalunya kalau dia berkumpul walaupun kecil-kecil, tu dia panggil fruncle, lepas tu frunculus. Tak apalah nama tu tak apa, tapi yang penting kalau you dengar perkataan carbuncle, carbuncle tu maksudnya ada beberapa follicle yang dah tersebar kena di kelilingnya, bukan satu, mungkin 4-5 dah kena. Yang tu yang besar tu, yang tu jadi carbuncle. Kalau carbuncle ni tak jaga betul, dia dah mula pecah ataupun kadang-kadang tak pecah lagi, bernanah ke bahagian tu, dah cukup besar sampai nak kena operate sikit pun, itu dah dipanggil abscess. Yang tu selalunya doktor kena buka sikit lah bagi keluarkan nanah tu semua. Abscess tu yang selalunya kena pergi jumpa kat klinik ataupun kat hospital. Okey, baik, sekarang tiba masanya saya cerita. Kalau you ada anemia pun, hati-hati juga. Orang yang tak cukup darah merah, orang yang banyak makan antibiotik, saya dah kata tadi kan, kita kena bagi tahu kat you macam mana cara untuk mengurangkan masalah bisul ni. Okey, nombor 1, saya bagi cara kat rumah dulu. Okey, boleh? Okey, you buat orang panggil hot compress. Ambil air panas, rendam dengan towel yang bersih. Lepas tu betul-betul buat macam demah bahagian yang kena bisul tu, elok-elok, jangan sampai pecah. Okey, you bagi panas. Sebab panas tu boleh menarik perhatian bahagian yang kena bisul tu. Bila darah berjalan kawasan tu, darah tu yang akan membantu untuk mengeluarkan masalah-masalah. Kelamaan nanti dia boleh, orang kata mati sendiri bisul tu dengan penggunaan hot compress. Sebab apa? Saya kata tadi, kita kena minta bantuan white blood cells sendiri dalam body kita. Kalau takat-takat bisul ni, patutnya body kita dah lawan sendiri dah. Kalau bisul pun you tak boleh handle, maksudnya body kita tak boleh lawan, teruklah body kita tu. Tak cukup army langsung, polis pun tidur je kot. Okay. So dia kena lawan kat situ. So pakai warm compress ataupun hot compress, tak demah yang panas. Nombor 2, kalau boleh you cari, pernah dengar tea tree oil tak? Tea tree oil ni kalau you ambil yang pure, minyak essential oil tea tree oil ni, you tak boleh letak terus kat atas kulit, nanti dia terbakar. Tetapi bagusnya tea tree oil ni memang dia anti-inflammation, very good, very powerful. Cuma you kena campur, tak boleh dia direct. You kena ambil 5 titis tea tree oil dalam 1 sudu teh pun cukup lah. Olive oil ke, minyak kelapa ke, minyak saca inci ke, you ambil tu, you titis 5 tea tree oil, you pedap, ambil cotton, jangan pakai jari, ambil cotton, you pedap kawasan tu. Okay, tahu pedap kan? You just tap on it. Okay, you dab on it. Okay, baik, next. You boleh juga, sekarang ni memang ada kat farmasi semua, ada dia panggil topical punya tu, ubat sapu tu. Yes, you boleh pakai antibiotik punya, orang panggil topical ointment. Boleh. Tapi saya, kalau you boleh dapat sedikit castor oil, CASTOR, castor oil. Castor oil ni memang terkenal, dia boleh penetrate your skin direct, dan dia pun ada anti-inflammation. Sebab dalamnya ada dipanggil linoleic acid. Nama tak ingat apa, tapi ada special linoleic acid tu, dia memang juga diguna pakai kat home remedy untuk orang yang kena bisul. Ada lagi, satu lagi namanya neem oil. Neem oil ni apa? Castor oil tu minyak jarak tapi neem oil ni apa nama Melayu saya tak tahu, tapi neem oil ni famous kat kedai-kedai India. You pergi cari neem oil, yang ni boleh direct titik, tak payah campur apa-apa. Very very soothing untuk melembutkan bengkak-bengkak yang dah kadang-kadang sampai orang Melayu panggil sampai bentan. You tak boleh bangun, memang tak boleh pergi kerja pun bisul ni, jangan main. Sakit gila kan, tahu tak? Daun bambu pun boleh. Orang panggil yang neem oil tadi, daun semambu. Okey, daun semambu, betul. Okey, siapa kata tadi tu? Okey, good. Alright, saya selalunya bagi minum dengan saca inci oil. Okay, memang saca inci oil terkenal untuk anti-inflammation. Itu dah lama orang pakai. So you pun boleh pakai saca inci oil. Satu lagi, orang kampung suka ambil bawang putih. Tahu bawang putih kan? Okay, so garlic ni kalau you bagi 2, you tumbuk sikit, ambil sikit je tu, jangan lumuk dia, jangan nak gosok dia, nanti pecah, pedih pula nanti. You cuma dab juga, you ambil tumbuk-tumbuk halus-halus sikit, you letak atas bisul you. Setengah orang pakai bawang putih.
Setengah orang pakai ubi kentang, dia tumbuk halus-halus, bagi lenyek-lenyek, dia buat paste, dia bubuh. Kalau bisul tu dah terlalu besar sangat. Setengah orang pakai Epsom salt, EPSOM, Epsom salt. Tak apalah, tak apa, ni style orang yang ada tempat mandi. Kalau banyak sangat you punya bisul-bisul tu kat punggung semua tu, you rendam dalam Epsom salt, you duduk dalam tu sekejap, okey, pun boleh. Okey, tapi yang saya nak cerita hari ni, kalau semua ni tak boleh, memang you kena pergi jumpa doktor. Sebab doktor mungkin kena bagi antibiotik yang lebih kuat, kena makan antibiotik. Setengah orang kalau nampak dah serius sangat, dah nak pergi sampai ke lymph node, tahu tak? Maksudnya you punya gelenjar pun dah mula bengkak, dan you mula demam. Yang ni bukan kes nak buat kat rumah-rumah lagi dah. Ni yang saya kata kes yang buat maut tu. Ada kes yang mungkin you pernah dengar kan, dia jadi sepsis. Sepsis ni maksudnya bakteria yang belum mati habis tu, dia sempat keluar, bukan keluar ke luar, tapi dia masuk ke kawasan-kawasan yang luar daripada tempat asalnya. Maksudnya dia keluar kawasan, dia pergi ke organ-organ. Kalau dia dah pergi ke brain, ke liver, kidney, dia pergi ke paru-paru, kadang-kadang dia kacau jantung pun, mulalah. Itu dipanggil multi-organ failure. Dah gagal, masuk ICU pun tak sempat, ini menyebabkan boleh meninggal. Bagi mereka yang masih lagi cuba, biasa-biasa bisul, tak adalah sampai ke sana kan. Memang jarang-jarang berlaku, tapi kalau berlaku kan kesian juga orang cuma bisul je. Baik, balik pada cerita biasa kat rumah, you boleh juga gunakan apa tu, saya kata apa tadi, Sacha Inchi Oil, minum, dan sapu pun boleh. Tapi ada satu yang latest, kan saya kata baru ni saya travel ke mana, ke Kelantan, Royal Belum. Baru ni saya turun ke Johor, cerita sikit tentang perjumpaan dengan sifu-sifu. Kita dah belajar bahawasanya ada herba yang boleh kita minum dalam masukkan air panas. Saya dapat dia punya ramuan tu, dia punya code name RX19. Jadi kalau you dah buat semua yang saya kata tadi, dengan jumpa makan antibiotik pun dah cuba buat, lepas tu baik sekejap datang balik, kronik pula, berrelapse, faham tak? Datang berkali-kali, you cuba RX19. You minta kat nurse saya ataupun minta kat admin saya, sebab kita kena ambil nama you, sebab kita kena buat ramuan tu sendiri. Macam masak periuk, saya kena buat formula tu, memang kita dah ada, namanya RX19. Yang ni bagi mereka yang degil sangat. Saya sekarang ni peringkat yang dah cari apa tu, ramuan-ramuan yang walaupun dia lebih kepada ancient ataupun apa tu, ramuan kuno, orang-orang lama, master-master sifu-sifu yang ada formula yang baik-baik. Rupanya dia orang secretnya kadang-kadang simple je, dia pakai akar kayu, dia pakai daun, dia pakai, kan selalu saya kata ada buah-buah yang tertentu, biji-biji tertentu, kadang-kadang kulit batang pokok tu pun menjadi dia punya apa, ramuan. You patut belajar lah kan sikit-sikit. Tapi saya share dengan you sekarang, namanya RX19 untuk orang yang kena bisul. Ambil dalam 5-6 hari je makan, dia punya apa tu, campur dalam air tu, powder tu, tengok dia kering tak you punya bisul tu. Kalau tak kering juga, memang you kena masuk hospital lah, tak usah melawak. Okey, jadi sebenarnya jangan you terlalu takut. Makanan yang you perlu jaga ialah always jangan terlalu tinggi dengan gula dan protein dan susu. 3. Balik-balik cerita DND diet juga. Nasib baiklah kita daripada asal dah mula Tuhan bagi rezeki kat kita bersama kan, belajar tentang DND diet yang bukan mengharamkan, menidak galakkan masa sakit makan gula, makan susu, minum susu ataupun benda yang berdaging tinggi, protein yang tinggi. Terutama sekali masa tengah bisul ni, jangan banyak ambil telur, benda-benda yang orang Melayu panggil bisa lah untuk penyakit bisul ni, terutama sekali tinggi dalam protein. Yang bagus, rajinkan makan buah-buahan, sayur-sayuran. Ada nama-nama seperti avocado ni banyakkan, tomato bagus, delima pun bagus, buah tembikan pun bagus, ada biji-biji rin yang bagus, kecuali kacang tanah, dan juga teh hijau. Ni antara yang terkenal untuk yang kena bisul. Last kali ialah penularan. Boleh tak orang berjangkit dengan bisul ni? Kalau kawan sebelah atau suami kena bisul, you tidur dengan dia, boleh tak? Jawapannya boleh.
Kalau nanah tu dah pecah dan nanah tu dah kena kain ataupun towel ke kan, kalau you mula pegang-pegang, sentuh-sentuh, lepas tu korek pula hidung dan sebagainya, senang benda tu berjangkit. So jangan melawak dengan nanah daripada orang yang dah kena saya kata tadi, kena bisul. Okey, ada soalan apa-apa tak? Kita dah habis. RX19, saya kata bukan 16. Okey, RX19 tu ada ramuan khas daripada herba-herba kampung, masak periuk ni. Saya buat dalam bentuk serbuk, you makan. Kalau yang saya cerita semua tadi tu tidak membawa hasil, ini salah satu lagi option, bukan dia hanya satu. Okey. Dan saya kata ujung-ujung sekali, kalau tak pasti sampai demam, dah ada gelenjar, dah bengkak-bengkak semua, tu kerja doktor. Sebab you mungkin kena masuk drip pun, supaya body you organ-organ lain tak terkena dengan bahan-bahan dengan bakteria ni. Okey, bagi mereka yang belum lagi join DND Academy, saya selalu menggalakkan supaya you tak lupa, sambilan you belajar ni, apa salahnya you belajar sambil mendapat pendapatan. Maksudnya you tolong share tentang ilmu yang kita belajar ni. Bila orang sudi, katakan dia nak order Sacha Inchi Oil atau dia nak order RX19, apa salahnya kita share dengan you sekali kan? Itu yang maksudnya belajar. Yang penting belajar dulu. Bila dah belajar, happy, share je. Habis cerita. Okay, so DND Academy, siapa yang belum masuk, sila join ya, please. Dan tolong tekan share sekarang bagi mereka yang tak dengar pada malam ini tentang bisul ni. It is very important dan very common, terutama sekali anak muda yang senang kena ni. Sebab apa? Mereka aktif. Okay, alright, siapa yang berminat dengan program kesihatan, sila join DND Academy sekarang juga. Tolong share dan bagi tahu ramai supaya kita mencecah 1 juta rakyat yang boleh empowered to self-healing. Dia boleh belajar untuk merobat secara home remedy. Jangan takut. Okay, zaman sekarang ni banyak ilmu yang kita boleh belajar, dan kalau tak serius, banyaknya boleh buat kat rumah aja. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di dalam waktu yang terdekat. Jangan lupa DND Academy, tolong share. Okay, thank you very much. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, kita nak ajak you masuk DND Academy. Kenapa? Nombor 1, you bayangkan ilmu yang saya dah buat lebih kurang dekat 2 tahun ni, dah lebih 200 over YouTube punya video, you akan dapat yang telah dieditkan. Nombor 1. Nombor 2, you akan dapat semua premium program seperti Goodbye Diabetes, Goodbye Obesity, Goodbye Cancer pun, Goodbye Stress, dan kita nak buat banyak lagi, Goodbye Arthritis. Ada 12 Goodbye nanti. So anda akan dapat dari semasa ke semasa. Nombor 3, you akan dapat berkonsultasi dengan doktor-doktor yang ada hampir 30 seluruh Malaysia, yang dipanggil Wellness Advisor. Semuanya para doktor medical. Dan nombor 4, you akan dapat apa saja ilmu yang terbaru dan produk-produk terbaru yang saya akan cerita pada anda. Tapi nombor 5, dengan menggunakan satu jari aja, you boleh share dengan kawan you bila dia beli atas platform kita dndacademy.my, dndacademy.my, you akan dapat imbuhan 3 kali. You sendiri beli dapat, kawan you beli dapat, dan kawan daripada kawan you pun dapat 3 kali. So, sambil belajar, sambil menjana pendapatan. Okey, saya berjumpa anda di dalam DND Academy. Join sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.